السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وجاهد جهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى بعض العلماء أن المسنون 11 ركعة بالوتر والباقي مستحب. قال الكمال بن الهمام: الدليل يقتضي أن تكون السنة من 20 ما فعله صلى الله عليه وسلم ثم تركه خشية أن يكتب علينا، والباقي مستحب. وقد ثبت أن ذلك كان 11 ركعة بالوتر كما في الصحيحين، فإذا يكون المسنون على أصول مشايخنا 8 منها والمستحب 12. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana malam ini kita diberi peluang oleh Allah untuk menyambung fiqhus sunnah, yang mana kita masih lagi mengaji, belajar berkenaan dengan dinyatakan kepada kita, sehinggalah pengajian kita kediang sekali ialah berkenaan dengan qiyam Ramadan, mendirikan Ramadan, menghidupkan Ramadan dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam: man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang menghidupkan Ramadan kerana iman dan kerana mengharapkan pahala daripada Allah, diampunkan dosanya yang terdahulu. Menghidupkan Ramadan ini juga dikenali dengan salatul tarawih, dan kita dah berada di bulan Jumadal Akhir dan tak lama lagi lah nak sampai ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita sehingga kita dapat mengecapi dan memetik segala banyak fadilah yang Allah Ta'ala siap-siap dalam Ramadan yang nak mari ini, insya-Allah. Di mana bila mari Ramadan dihidupkan siangnya dengan puasa fardu dan malamnya dengan qiyam, iaitu mengerjakan salat tarawih. Tarawih ialah jamak, kataan mufradnya ialah tarwihah. Saya dah sebut hari itu lebih kurang dan mungkin banyak kali dah ustaz-ustaz kita terang benda ini. Dan tarwihah asal maknanya berehat sekejap. Yang menjadi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang ini, sembahyang Ramadan ini, sembahyang malam Ramadan, setelah dikerjakan sembahyang sunat itu sebanyak rakaat sembahyang fardu yang paling banyak. Sembahyang fardu paling banyak rakaatnya 4 rakaat. Itu zuhur, asar ini paling banyak sembahyang fardu. Paling sikit subuh 2. Setelah mana bilangan sembahyang sunat itu, yang malam Ramadan itu sampai pada bilangan sembahyang fardu paling banyak, maka Nabi berehat sekejap. Dibuat 2 rakaat, lepas tu berehat. Kemudian sambung lagi 2, 4, lepas tu berehat. Asalnya tarawih itu nama rehat, kemudian diberi nama kepada semayang ini salatul tarawih, semayang yang berehat, berhenti sekejap, tidak semayang selalu, maknanya setelah selesai mengerjakan 4 rakaat daripadanya. Dan ini sunat saja. Kalau kita buat straight tak ada masalah, cumanya tidak menepatilah nama dengan apa yang kita buat. Bolehlah pahala buat, tapi tidak boleh pahala sifat
membuatnya seperti mana dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita dah baca juga berkenaan dengan bagaimana sembahyang tarawih ini merupakan sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Kemudian berlaku khilaf di kalangan ulama berapakah bilangannya, dengan khilaf yang sangat masyhur. Walhamdulillahirabbil alamin, dan yang ada balah dah setelah orang faham. Di sana ada beza di antara perkara sunat dan perkara wajib. Perkara sunat ini kalau tak buat lalu pun tak berdosa. Bagaimana kita nak pergi balah dengan bilangan ni? Kalau tak buat lalu pun tak berdosa. Dalam keadaan para ulama sebahagian besarnya bersetuju dengan hadis-hadis yang sahih, jumlahnya salat tarawih Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebanyak 11 rakaat bercampur dengan witir 3 rakaat. Maknanya 8 rakaat sembahyang sunat tarawih, 2 kali tarawih, 2 kali rehat. Kemudian ditutup dengan 3 rakaat, 2 rakaat dan 1 rakaat sembahyang witir. Ini adalah diriwayatkan dengan hadis yang sahih. Kemudian di sana ada riwayat yang menyebut bagaimana sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, khususnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan Sayyidina Ali, diriwayatkan menetapkannya dengan 20 rakaat. Sekalipun ada ulama yang tidak bersetuju, mereka kata 13 juga. Tapi nak ceritanya ada yang mengatakan bilangannya 20 rakaat. Maka ini tak perlu balah. Nak buat 20 pun tak apa, nak buat 13 pun tak apa. Yang tak bolehnya, tak comelnya, tak buat lalu, sekali pun tak berdosa. Baik. Dan saya sambung sikit penghujung penutup perbahasan ini. Wa yara ba'dul ulama anna al-masnuna 11 rak'atan bil witri wal baqi mustahabbun. Setengah ulama mengatakan bahawasanya yang sunnah nabinya 11 rakaat campur dengan witir. Wal baqi lebih pada 11 itu, tak kira lah berapa lebihnya, adalah mustahab, perkara yang digalakkan, membanyakkan amal-amal yang baik. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam nak mengejar rahman Allah, syurga Allah, kena berlomba orang-orang yang berlomba. Berlomba apa? Bukan berlomba badi habis derah. Berlombanya melakukannya seperti dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berlomba membanyak-banyakkan kebaikan itu. Maka nak buat lebih lagi tak ada masalah apa-apa pun, maka boleh buat mustahabun. Qala al-Kamal Ibn al-Humam, berkata al-Kamal Ibn al-Humam ni ulama besar mazhab Hanafi, ni orang Mesir. Dia kata ad-dalilu yaqtadi an takuna sunnah min al-20 ma fa'alahu sallallahu alaihi wasallam thumma tarakahu khashyata an yuktaba alaina wal baqi mustahabun. Dalil-dalil hadis Nabi dalam nak membahaskan 20 rakaat, kita nak buat 20 rakaat juga, maka dalil menunjukkan bahawasanya yang dibuat oleh Nabi SAW daripada 20 itu, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, adalah sebanyak 11 rakaat. Yang lebih daripada itu adalah yang mustahab. Faizan, kalau kamu boleh faham begitu, al-masnun ala usuli masyayikhina, yang sunnah daripada 20 itu, kalau sembahyang tarawih yang sunnah daripada 20 itu, menurut kaedah mazhab Hanafi kami, 8 daripada 20 sembahyang tarawih 20 rakaat. Banyak mana sunnah Nabi? 8 sunnah Nabi. Wal mustahabu 12. Kemudian yang mustahab, yang digalakkan, baki lagi, iaitu sebanyak 12. Dan jika dimasukkan dengan witir jadi 23. Mana dipahami daripada mazhab Hanafi, kalau kau nak buat sunnah Nabi saja, apa benda nama ni, tarawihnya 8 rakaat. Kemudian witir, kalau ikut Nabi buat 3 jadi 11. Kalau nak buat jadi 9, jadi kakak juga, tak ada masalah. Tarawihnya tak bahas witir, tarawihnya ialah 8 rakaat. Kalau ikut, kerana disebut dalam riwayat itu Rasulullah SAW sembahyang
malam qiyam Ramadan bagi dia 11 rakaat campur dengan witir. Maka tarawihnya berapa? Tarawihnya 8. Jadi disebut dibuat di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tarawihnya 20 rakaat. Maknanya dah campur dengan witir. 8 ialah sunnah Nabi. Hak lebih lagi yang digalakkan tambah benda-benda yang molek, kemudian tambah dengan 3 lagi, ini sunnah Nabi SAW. Baik. Ini mungkin juga untuk mengkritik pandangan yang buat apa benda 20 sekali dengan witir atau 21 sekali dengan witir. Kan difahami menurut pandangan ni 20 adalah sembahyang tarawih, tak masuk dengan witir. Walau hasilnya para hadirin, buatlah macam mana sekalipun. Yang pentingnya hidupkan Ramadan imanan, kerana iman, kerana percaya Rasulullah ini betul, Rasulullah wayak ini betul, bulan Ramadan ini bukan sebarang bulan. Maka oleh itu ihtisaban, mengharapkan benda itu. Kalau Nabi Muhammad berjanji, maka Allah Ta'ala ampun dosa dia sekadar dengan ini. Kemudian tajuk malam ini al-jama'atu fihi, berkenaan dengan mengerjakan sembahyang tarawih secara berjemaah. Kemudian sebelum itu ada nota kaki di bawah. Dalam kitab ni bila diubah kat nota kaki, maknanya dia tak selera mana dengan pandangan ini. Tapi kita baca, wa dhahaba Malik ila anna adadaha 36 rak'ah ghaira al-witr. Imam Malik kata, kalau mazhab Maliki, Imam Malik kata sembahyang tarawih ini bilangannya ialah sebanyak 36 rakaat, tak campur witir. Campur witir 39, balik awal terus. Maknanya boleh jadi orang tak apa, saya tak masuk mazhab Maliki pun tak apa bab ni. Qala al-Imam Az-Zurqani, berkata Az-Zurqani Muhammad bin Abdul Baqi Al-Azhari Az-Zurqani, ulama besar Mesir, ulama besar mazhab Malik di Mesir. Dia lahir lebih kurang 400 tahun hari itu, dan seorang muhaddis yang hebat di Mesir, dan dikatakan dialah maha guru hadis yang terakhir di Mesir. Lepas itu biasa-biasa saja Az-Zurqani. Dan di antara masterpiece dia ialah dia mensyarahkan Muwatta Imam mazhab dia itu Imam Malik, dan juga dia mensyarahkan matan Baiquniyah ni dalam ilmu hadis. Dia menunjukkan ini bukan sebarang orang, Al-Imam Az-Zurqani rahimahullah. Kata beliau, wa dzakara Ibnu Hibban telah menyebut dalam kitab dia. Ini seorang lagi pula tokoh yang biasa kita dengar, Ibnu Hibban, Muhammad bin Hibban. Nama dia senang je, Muhammad bin Hibban At-Tamimi Al-Busti. Ibnu Hibban rahimahullah adalah ulama yang lahir tahun 270 Hijrah. Dan dia ni asalnya Bus ini sebuah tempat di Afghanistan yang sekarang ni dipanggil dengan nama Lashkargah, dekat dengan Kandahar. Because 100 kilo kalau sebut Bus mungkin orang tak kenal, sebut Kandahar, tempat orang perang itu Kandahar di Afghanistan. Ini dekat dengan 100 kilo dengan tempat ini, tempat lahirnya Ibnu Hibban rahimahullah. Ibnu Hibban sempat berguru dengan Al-Imam An-Nasai, ini juga masyhur Sunan Sittah, dan juga mengaji dengan Ibnu Khuzaimah, juga pernah biasa didengar, dan juga mengaji dengan Al-Imam Ad-Darimi. Dan air tangan beliau ini ramai para ulama, dan yang masyhurnya yang tuan biasa dengar pertamanya Ibnu Mandah dan juga Al-Imam Al-Hakim. Ini biasa didengar, ini adalah merupakan murid pada Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Ibnu Hibban kitabnya adalah Sahih Ibnu Hibban dan kitab-kitab As-Siqat dan lain-lain. Ibnu Hibban kata anna tarawih kanat awalan 11 raka'ah. Ibnu Hibban kata asal-asalnya mari pada Nabi sembahyang tarawih ini campur dengan witir, maknanya 11 rakaat. Wa kanu yutiluna al-qira'ah, dan di kali itu walaupun bulan-bulan 11 rakaat, Nabi SAW yang menjadi imam, baik sahabat Nabi yang menjadi imam sebelah ini, mereka memanjangkan bacaan, baca panjang-panjang.
Fathaqula alaihim, lama-lama mari zaman ada orang cetong ini yang hati mereka tidak seteguh hati golongan sebelum itu, maka mereka seberat nak semayang sebelah dan panjang macam mana hak Nabi dan para sahabat dia buat. Fakhaffaful qiraah, lalu mereka pun pendek bacaan, pendek sikit bacaan. Wazadu fi adadir rakaat, tapi tambah rakaat. Nak suruh sama juga, nak suruh sama juga. Orang panggil waktu start dengan waktu habis, cuma baiki peseng. Hari itu 11 rakaat panjang bacanya, hari ini habis sama dengan waktu juga, cumanya dipendekkan bacaan, ditambahkan rakaat. Kerana kalau berdiri ini dia mari jemu, dia mari lengah, dia mari macam-macam. Kalau orang panggil rokok duduk ini jadi cergah sikit, dia tambah rakaat. Fakanu yusalluna 20 raka'ah ghaira asy-syaf'i wal witr. Maka di kali itu berapa yang ditambah? Mereka kata Ibn Hibban menambah 20 rakaat sembahyang tarawih saja, tak termasuk 2 rakaat dan 1 rakaat witir. 20 rakaat tarawih saja. Biqiraatin mutawassithah, masa itu dia pendek tu panjang lagi, bacaan yang sederhana panjang. Summa khaffaful qiraah, lepas tu mari awal kediang lagi pendek lagi. Dia kata boleh pakai cara ni cara ngelak ni, kita buat pendek baca, kita tambah rakaat. Mari golongan sikit lagi, mereka pun pendekkan lagi bacaan. Wa ja'alur rakaat 36, dan mereka tambah rakaat sampai jadi 36 rakaat. Ghaira asy-syaf'i wal witr, dengan tak termasuk 2 dan 1 rakaat sembahyang witir. Wa madal amru ala dhalik, maka begitulah terus menerus kata Ibn Hibban. Ibn Hibban mazhab fiqhnya adalah mazhab Syafi'i. Dan dia menyatakan di Imam Malik yang jadi 36 ni, ini cerita dia. Jadi 36 rakaat. Jadi Raja Mari itu sifat kata kalau nak cari pahala lebih ni dok sekali-kali. Dia pisah juga, boleh jadi banyak. Kita ada perangai ni, tapi kita bubuh di pitish, kita bubuh di dunia kalau sekali-kali tidak. Tak usah kata bab pitimah, cakap tak mau kalah mendatang tu, ya sampai beralih keng-keng, nak mau kalah dunia. Kalau dah buah yang sama, buah keng ini dibubuh di akhirat, untuk kita keng dengan iblis kita keng dengan nafsu kita, Allah terlalu amat banyak khairan kathira, kebaikan yang amat banyak boleh pada kita. Tapi kita, Allah Ta'ala sifat tu betul dah, bubuh di tempat yang salah. Supaya kita duduk kedai kopi ni sedap perhati. Ni malam ni lepas ngajar nak duduk kedai kopi ni ada dah ni. Semua aku tak tahu cerita aku. Dok kuliah lagi ada orang tak minum air lepas ni. Minum air dah. Macam kita duduk Sudan, duduk Afrika, tak ada air, ajak minum air dah. Seronoknya, sembangnya. Allah, pukul 1 dah. Lapang dah WhatsApp bini atau. Kalaulah seronok yang sama itu, rasa yang sama itu dibubuh pada sembahyang, dibubuh pada zikir, dibubuh pada baca Quran, Allah. Sebab itu ini berhajat pada al-mujahadah, kena berlawan. Itu Nabi kata ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Kepala bagi urusan ini ialah Islam. Tiang serinya ialah sembahyang, solat. Kemuncaknya ialah berlawan. Siapa dia yang tak sanggup berlawan, tak akan jumpa yang ini. Siapa yang berlawan sikit, jumpa sikit. Siapa dia berlawan banyak, jumpa banyak. Tajuknya al-jama'atu fi. Bagaimana pula dengan hukum sembahyang tarawih berjemaah. Qiyam Ramadan yajuzu an yusalli fi jama'atin kama yajuzu an yusalli 'ala infirad. Sembahyang tarawih ini
boleh dibuat secara jemaah dan boleh dibuat secara seorang diri. Walakin salatuhu jama'ah fil masjid afdalu 'inda al-jumhur. Tapi di sisi majoriti para ulama, mengerjakan sembahyang tarawih ini secara berjemaah di masjid lebih afdal, lebih banyak pahalanya. Di mana ini juga berlaku khilaf di kalangan para ulama. Ulama mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan sembahyang tarawih ini afdalnya dibuat di rumah. Adapun mazhab Hanafi dan Hanbali afdalnya buat jemaah di masjid. Dan kedua-dua mereka ini ada dalil, ada hujah. Dan hujah yang nampak, tapi saya ini kabur dari segi akademik dan nantinya akan ada terjihat, ya, jangan dengar separuh saja. Dari segi yang zahir pada dalilnya ialah mazhab Maliki dan Hanafi dan Syafi'i yang mengatakan afdal tarawih ini buat di rumah. Berdalilkan dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Itulah cerita tentang bagaimana Nabi SAW ittakhadha hujrah. Satu hari bila malam Ramadan, Nabi ambil satu petak dalam masjid. Nabi semayang seorang, tak ada orang siapa-siapa dia. Dan semayang Nabi ni sahabat Nabi tengok. Lalu sahabat Nabi tumpang. Ini cerita kita biasa dengar. Kemudian malam esok kohorama, sehingga malam yang ketiga atau yang keempat Nabi tak tubik. Lepas semayang isyak, masuk rumah Nabi tak tubik lepas itu. Kemudian Nabi SAW pun esok ke Nabi tubik. Nabi kata, aku tahu suka nak semayang begini. Lepas tu Nabi kata apa? Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Semayang hak mu buat macam aku 2-3 hari lepas tu, semayang lagi tapi di rumah masing-masing. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Kerana sesungguhnya seafdal salat seorang lelaki itu ialah di rumahnya, melainkan salat fardu. Berdasar terang, Nabi kata terang. Semayang hak buat baru ni, tarawih baru ni buat sama tu, buat lagi. Tapi kita dah buat sama dah, kerana aku takut Allah Ta'ala wajib ke atas kita. Buat di rumah masing-masing. Dan ketahuilah sesungguhnya semayang sunat di rumah itu lebih afdal daripada semayang sunat di masjid. Ini dalil ulama-ulama Asy-Syafi'iyah wal Malikiyah, mazhab kita. Dan di sana pandangan Hanafi dan Hanbali, mereka mengatakan sunat buat jemaah di masjid. Mereka berdalilkan dengan hadis yang sahih juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Daud. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menceritakan hadis yang sahih, bagaimana kami puasa dekat habis bulan bersama dengan Nabi SAW. Nabi tidak buat apa-apa program pun di masjid. Habis main sebalik, sehinggalah baki 7 hari lagi Ramadan. Kalau kita ambil Ramadan itu 29, kalau baki 7 hari lagi, makna malam ke berapa? 22. Malam 22. Malam 22 Nabi tubik semayang bersama dengan kami. Kemudian malam esok tak tubik pula, malam lepas tu tubik pula, begitu. Dan mereka kemudian Abu Dzar Al-Ghifari bila sampai malam lah, Abu Dzar minta tambah, Rasulullah tambah sikit lagi, panjang sikit lagi pun tak apa. Abu Dzar kata. Lepas tu Nabi berkata, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layla. Abu Dzar, tak usah digaduh nak banyak orang ni. Sesiapa yang berjemaah bersama dengan imam sembahyang fardu, yakni isya dan subuh, sehingga habis imam itu dengan sembahyangnya, dicatatkan baginya seperti dia qiyamul lail sepanjang malam. Tak usah gaduh nak tambah ni. Hak tu jaga. Nah, hadis terkandung dengan Nabi buat jemaah di masjid bendiri. Walau macam mana sekalipun para hadirin, yang paling baik ini seseorang yang boleh baca Quran panjang, hafiz Quran, seorang yang merasakan
lebih khusyuk dia buat seorang diri, lebih rajin buat seorang diri, maka buatlah di rumah. Selepas mana semayang isyak, jangan main isyak di rumah ke, atau buat di rumah juga, rehat kita di atas tekuk dia. Dia nak rayak semua ni, jaga semayang tarawih, tapi jangan jaganya lebih pada jaga semayang fardu. Pastikan isyak maghrib berjamaah, isyak berjamaah, kemudian barulah nak buat witir tarawih di rumah pun boleh, nak buat di masjid pun boleh. Tengok mana yang setelah kita dengar benda ni berlaku khilaf dengan ulama, maka sebenarnya kembali pada tiap-tiap orang. Kerana yang membuatkan jamaah tarawih ini adalah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan kita akan baca nantinya insya-Allah. Baik, dibawa satu hadis. Qala Abdurrahman bin Abdin Al-Qari. Kalau orang yang tak mengaji ilmu hadis mungkin dia salah baca Abdurrahman bin Abdul Qari. Mana ada nama Allah Al-Qari, nama dia Abdurrahman bin Abdin, nama dia sekat tu je. Al-Qari ni adalah kabilah dia, Muhammad bin Abdurrahman bin Abdul Al-Qari. Qari ni ialah kabilah Qarah, salah satu dari kabilah Arab yang besar, yang dikatakan orang Arab yang paling pandai sekali memanah ialah kabilah Qarah ini. Dan dia merupakan sahabat dan orang panggil juru kaka lah, antara juru kaka Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia ni tabi'in. Abdurrahman ini tabi'in, meninggal dunia tahun 80 Hijrah. Kata dia, kharajtu ma'a Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ila al-masjid. Satu hari aku tubik dengan Perdana Menteri Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman dia mengentah. Pada satu malam Ramadan, tubik-tubik tuju ke masjid Nabi. Fa idza an-nas awza'un mutafarriqun. Masa tu lepas isya dah. Maka bila sampai di masjid, tengok orang auza', manusia di situ terbahagi-bahagi, mutafarriqun, bercerai-berai semayangnya. Itu stopo, sini stopo, sini stopo. Yusalli ar-rajulu li nafsihi, ada orang semayang seorang, kata Abdurrahman, semayang seorang, main tarawih lah seorang. Wa yusalli ar-rajul fa yusalli bi salatihi ar-rahq, ada pula orang tu dia semayang seorang, dia ni semayang seorang, mari 3-4 orang tupang dia semayang belakang dia. Faqala Umar, lalu Sayyidina Umar berkata ke orang sekali dengan dia ni, inni ara law jama'tu haula ala qari'in wahidin lakana amsal. Sayyidina Umar kata, tak jadi lagu ni weh. Aku berpandangan alangkah eloknya kalau ku himpunkan mereka yang bercerai-berai ini semayang dengan seorang tu imam. Lakana amsal. Inilah comel sekali, tak jadi macam ni. Summa azam, rupa-rupanya Sayyidina Umar tak kata saja, lepas tu dia pun meneruskan rancangan dia itu. Fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an menghimpunkan sahabat Nabi ini bersembahyang bersama-sama dengan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Kenapa Ubay bin Ka'ab? Seramai-ramai sahabat Nabi yang boleh buat jadi jadi imam, hatta Sayyidina Umar sendiri. Kenapakah agaknya Sayyidina Umar pilih Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an? Jawapannya para hadirin, kerana Sayyidina Ubay ni ada ijazah Nabi sendiri sahih. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. Sayyidina Anas satu hari Nabi kata, yang paling
yang paling penyayang di kalangan umatku kepada umatku ialah Abu Bakar. Selama-lama umat aku ini lepas pada Nabi ni Allah Ta'ala sendiri sayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Ya, Rasulullah memang Allah Ta'ala sendiri orang yang paling penyayang sekali pada umat dia. Lepas pada aku Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillahi Umar. Yang paling tegas di kalangan umatku dalam menegakkan perintah Allah ialah Umar. Yang tak ada main-main ini. Tak usah kata orang lain, zaman Nabi duduk hidup, Nabi dia tekau. Bukan kita kata dia bisa pada Nabi Rasulullah ini tak ada tarah lawan dengan Nabi. Tapi saya umur ini, dia kata Rasulullah, apa nama kerja ni kita duduk nusuk rumah Arqam ni? Apa nama kerja? Tidakkah kita betul dia hak tengah duduk bergelawak di Mekah tu tak betul? Nabi kata ya. Dia batil, kita betul. Ya. Pada nama kerja kita hak betul duduk nusuk, dia hak batil duduk bergelawak tengah orang. Mari kita pakat tubik. Wa asdaquhum hayaan Uthman. Dan yang paling benar malunya, seorang yang pemalu sungguh, bukan buat-buat malu, ialah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dzin Nurain. Rasulullah bagi satu orang kahwin dengan dua orang anak dia para hadirin. Kalau orang bahagambang, seorang pun kata aku sesal lepas anak aku ke bewok tu, lepas dah pun sesal. Kalau nak bagi seorang lagi, Rasulullah bagi dua orang, Sayyidatina Ruqayyah bintu Rasulillah dan Sayyidatina Ummu Kulthum radhiyallahu anhuma. Paling malu Sayyidina Uthman. Ini adalah hadis kita dengar Rasulullah SAW sembang kain selok sampai kat perut. Ini hadis sahih. Dia Sayyidina Abu Bakar mari Nabi lok saja. Sayyidina Umar mari Nabi lok je. Mari Sayyidina Uthman sak Nabi pun tarik Nabi. Jadi antara tanda iman ialah malu kita pada orang yang jenis pemalu. Kita ni jangan siapa orang panggil dak malu. Dengar orang dak malu begitu dak malu. Dengar orang malu begitu dak malu. Ini bukan cara dia. Siti Aisyah lepas balik belaka, setiap Rasulullah, saya tengok tadi. Tanya ayah saya mari Rasulullah saja, Umar mari, Uthman mari sak. Nabi kata takkan aku tak malu dengan orang yang malaikat pun malu dengan dia. Wa aqra'uhum li kitabillah. Yang paling reti baca Quran Ubay ibn Ka'ab. Ini. Setelah ada surat Nabi saya ni nak. Sebab Nabi kata ya ummukum aqra'ukum dalam hadis lain. Pastikan yang jadi tok imam ni ialah yang paling reti baca Quran. Jadi saya nombor reti orang ni, reti orang tu, reti Sayyidina ni, reti. Tapi orang lain tak ada surat. Dia ni ada surat. Nabi kata aqra'ukum li kitabillah. Dan yang paling reti, aqra'uhum paling reti kalau umat aku baca Quran Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Wa afraduhum, saya pelabih, wa afraduhum yang reti ilmu faraid, ilmu bagi saka ini Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Wa alamuhum bil halal wal haram Muaz ibn Jabal, yang paling reti hukum fiqh halal haram, tok peti kita panggil Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Waktu Nabi kata ala ketahuilah belaka semua, wa inna likulli ummatin amina, sesungguhnya bagi tiap-tiap umat itu ada aminnya, ada penjaga amanahnya. Wa inna amina hadhihi ummah, maka penjaga amanah bagi umat ini ialah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Hadis yang panjang tapi nak ceritanya dalam hadis ini Nabi sebut bahawasanya Ubay itu yang paling reti, dan Sayyidina Umar pun memahami hadis ini barangkali dia melantik Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Baik. Sikit lagi. Thumma kharajtu ma'ahu fi lailatin ukhra. Kemudian dah Sayyidina Umar buat majlis itu, malam 2-3 malam lagi aku mari pula. Abdul Rahman dengan Sayyidina Umar lalu pula, pergi pula. Wan nasu yusallun bi salati qari'ihim. Tiga orang ramai tak ada dah bercerai-berai apa-apa, semayang belaka-laka satu ramai apa satu tok imam
dengan tok imam yang dipilih oleh Sayyidina Umar, Ubay bin Ka'ab. Dan menunjukkan Sayyidina Umar dengan Abdul Rahman ada sembahyang. Ada sembahyang. Kalau dia mari lambat. Yang untuk menunjukkan barangkali secara tersiratnya Sayyidina Umar memahamkan bagi orang yang mungkin payah nak mengerjakan di rumah, yang nampak dulu di masjid berselegok-selegok ini, maka patut disatukan mereka dengan satu tok imam. Dan hak semayang di rumah ini tak ada Sayyidina Umar dah kata benda. Dan dia sendiri pun bakal memahami bahawasanya afdalnya qiyam Ramadan di rumah, ya, seorang diri. Cuma ada orang yang Sayyidina Umar tengok di masjid, situ cerok. Tak jadi. Ini masjid lah dewan orang Islam. Kalau orang dalam keadaan begini, maka disatukan dengan. Faqala Umar, Sayyidina Umar berkata, ni'matil bid'atu hadhihi. Semolek-molek bid'ah ni lah bid'ah ni. Di mana? Ada ulama mengatakan bid'ah ini maksudnya ialah perkara agama yang Nabi tak pernah buat kemudian dibuat, maka ini bid'ah. Dan nyatalah apa yang Sayyidina Umar buat ini bukan bid'ah. Sebab Nabi SAW pernah sembahyang tarawih berjemaah dengan sahabat dia. Ini bukan bid'ah. Mungkin dimaksudkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an meneruskannya. Mana hari-hari begini. Hari-hari begini, Nabi itu tidak hari-hari, 2-3 hari je betul Nabi pun senyap. Nabi tak tubik. Maksudnya Umar semua kali kalau ada bid'ah, molek bid'ah ni lah. Bid'ah yang ni buat sembahyang ni hari-hari. Terus menerus. Sama-sama begini. Namun di sana ada ulama yang menggunakan hadis ni juga untuk mengatakan di sana ada bid'ah yang hasanah. Bid'ah yang baik. Perkara yang Nabi tak dibuat tapi baik. Walau siapa pun yang mengatakan pandangan ini, kita melihat pandangan ini lemah. Kenapa lemah? Kerana dia bercanggah dengan hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan lain-lainnya, yang biasa saya baca di muqaddimah kuliah. Cuma biasa kita baca hadis itu sebagai orang panggil apa ni? Allah, bunga kuliah kita, untuk rakyat dasar kuliah kita. Tapi nak baca dari segi hadis an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Nabi kata sesungguhnya sebenar-benar ucapan ialah Al-Quranul Karim. Sebenar-benar petunjuk ialah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara ialah perkara-perkara baru yang direka-reka dalam agama ini, yang tak diajar oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seburuk-buruknya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan ketahuilah segala perkara yang baru direka-reka ini dipanggil bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan ketahuilah setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu neraka tempatnya. Ini hadis sahih. Ini riwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Bahkan kita melihat apa yang dikategorikan oleh para ulama dengan bid'ah hasanah, akhirnya sebenarnya bukan bid'ah pun, sunnah Nabi SAW. Mungkin dia tak tengok sudutnya sehingga dia anggap itu bid'ah. Tapi ini perbahasan yang sudah lama, tak perlu dipanjangkan. Cuma kita nak ayatnya, bila kita nak buat amal ibadat, kita tak boleh reka-reka. Mesti hak Nabi Muhammad aja. Kena ibadat maknanya berhubung dengan Allah. Bagaimana kamu boleh berhubung dengan Allah yang cara Allah terima, kalau tidak cara Nabi Muhammad tunjuk sallallahu alaihi wasallam? Tak ada cara lain dalam semua benda. Betul Sayyidina Umar kata apa? Hanya sedap ni. Wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumun. Namun sembahyang yang mereka tidur daripadanya terlebih afdal daripada apa yang sedang mereka kerjakan. Apa dia maksud ni? Ini adalah ucapan orang panggil legend ucapan ni. Sayyidina Umar kata, tapi sembahyang tarawih ni afdalnya buat di tengah malam kayak gini. Tu ke mana orang tidur belaka, ketika tu
hak tu lebih afdal. Yang mereka ini hak tengah buat sekarang ni di awal malam ini tentunya akan tidur masa itu kerana dah buat dah. Dia menunjukkan fahaman Sayyidina Umar, dia semangatnya sama. Golongan pemerintah bila dia nak bawa Islam, dia mesti bawa Islam yang yusr, Islam yang mudah, Islam yang boleh mengajak semua orang termasuk yang malas mengerjakannya. Adapun orang kau alim, kau banyak dia belajar, kaedah dia kena berat diri dia. Dia kena berat. Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah, ketika mana dia mengarang kitab Al-Halal wal-Haram, itu kitab yang masyhur, beberapa kali cetak kitab ini. Dia mengatakan sebanyak mana yang saya jawab dalam ini, saya pilih pandangan yang sahih dan paling mudah. Adapun untuk diri saya sendiri, saya pakai pandangan yang berat. Ini kaedah dia. Dia Sayyidina Umar, dia mana boleh dia buat satu orang panggil sistem yang hak level dia, ukur dengan dia. Mana boleh habis orang. Sama telah lagi level dia tu zaman dia seorang je. Kalau ada 3-4 orang lagi tak apa, dah dia seorang je. Dari segi orang panggil takwanya, dari segi zuhudnya, dari segi bijaknya, tak ada orang. Dia seorang je. Tapi ke mana dia hidup? Dia nak pakai level dia, gelak katuk masjid. Maka dia pakai satu level yang memudahkan, semua orang boleh buat. Kemudian dia royak hak dia, wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumun. Saya nak kata, tapi semayang ni sebenarnya comelnya, afdalnya buat tengah malam kat gini. Ya tentunya orang yang buat awal ni tak akan buat ada hak tu, kerana dia buat dah. Maka ketika mana dia tidur, itulah waktu yang paling afdal sekali dia buat. Yuridu akhiral lail, maksud Sayyidina Umar kata begitu. Allati itu ialah akhir malam. Akhir malam. Dan saya akan pergi dia royak. Saya pergi habis sikit lagi dah. Lagi payah dah. Al-qira'atu fi. Jadi setelah kita faham laka-laka semayang tarawih ini, kalau kita berasa kita boleh gagah baca panjang, kita boleh khusyuk, kita boleh buat macam Nabi buat itu 11 rakaat, tapi seorang di rumah, Allah, itu lebih afdal untuk kamu. Tapi kalau mu duduk seorang di rumah, memang ada buat, tak salah bong lah, memang ada buat. Atau kalau buat pun lebih kurang, menatang mata tengok TV kerja dah. Mu orang macam mu ni buat di masjid, di masjid semayang dengan orang ramai, tumpang khusyuk orang lain, tumpang qiraat bacaan imam, semua sekali. Sebab tu bila bulan Ramadan, surah-surah kita pakat tukar tok imam belaka. Tok imam lama dah kena setara belaka, main kuliah mu duduk belakang. Ubah tok imam lain, ubah hafiz. Tiba-tiba hafiz lebih kurang dengan tok imam lama juga, cuma surah je lain. Pendek panjangnya sama, dak ayah. Baik pakai tok imam lama. Tok maknanya bila panggil hafiz, bukan sekadar dia baca ayat-ayat yang mungkin kita tak biasa baca, surah-surah tengah-tengah semua sekali, tapi boleh dia tarik lajuk dia tu biar lama sikit pada tok imam lama. Begitu. Saya ingat lagi satu orang tok imam, dia baru balik daripada Madinah, budak lagi muda. Dia cerita ke saya, jadi surah panggil dia pun semayang, dia hafiz. Dia hafiz, kemudian dia baca tak panjang sangat, tapi lebih kurang orang panggil panjang sikit. Malam esok tok imam bisik dia, "Ustaz, pendek dah malam ni." Lepas tu dak anggi dia kata. Bulan Ramadan tahun depan tu surah tu dak anggi. Bukan boleh jadi suara-suara mobile panggil tok imam baru ni apa dah. Orang nak makan kuih pula ni. Tapi tak patut begitu para hadirin. Sebab itu semayang nama tarawih, dalam bahasa mudahnya semayang santai, tak ada nak habis. Dia panggil hafiz, biar padan dengan hafiz tu, biar panjang sikit. Laisa fil qiraati fi qiyam Ramadan syai'un masnun. Kalau mu tanya dari segi sunnah Nabi, dari segi hadisnya baca ayat apa, kami tak ada hadis. Warada anis salaf, tapi kalau kamu tanya daripada salafus salih, sahabat Nabi ke bawah ni, dia
Puak dia ni baca apa dia tarawih? Annahum kanu yaqra'una al-mi'atain. Mereka baca ayat 200 ayat, serakaat 200 ayat. Wa ya'tamiduna 'ala al-'isay min tul al-qiyam, sehingga mereka terpaksa bertokak kerana lamanya berdiri. Hanya orang itu kalau nak tanya sangat ni dia baca 200. Siapa hok nak cakap ni pakai tokak tahan. Wala yansarifuna illa qubail buzuqil fajar, dan mereka tidak akan selesai sembahyang tarawih mereka salafus salih ini sehingga dekat nak terbit fajar. Fayasta'jiluna al-khidam bit-ta'am, mereka akan suruh kadang-kadang mereka cepat waktu terbit lau makhafata an yattali'a alaihim, kerana takut terbit fajar dak dang tahu. Mana balik tu tak cakap slow dah, kadang-kadang siap waktu terbit tak ada ni, nak makan lalu ni. Wa kanu yaqumuna bi suratil baqarah fi 8 rakaat. Ada di antara mereka pula 8 rakaat tarawih itu mereka habiskan satu surah Al-Baqarah. Surah kita boleh test. Haji, surah baru kan, semangat baru. Saya tak semayang sini tapi ini. Fa idza qara'a biha fi 12 rakaat adda dhalika takhfifan. Orang zaman hari tu, tuan kita ni kata, kalau dia perhabis Al-Baqarah ni 12 rakaat, sebelah lah kita panggil, perhabis tarawih tu Baqarah suti, dikira cepat, ringan. Kalau dia kata laju tak imam hari ni, setengah dia laju, Al-Baqarah suti 11 rakaat, dikira laju, cepat. Kalau Al-Baqarah sebutir 8 rakaat, ni orang panggil hok somo-somo. Kita kalau Al-Baqarah buat 60 rasa panjang lagi. Jangan cuba buat ni. Qala Ibnu Qudamah, berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ulama mazhab Hanbali. Qala Ahmad, berkata Imam Hanbali, yaqra'u bil qaumi fi syahr Ramadan ma yukhaffifu 'ala an-nas wa la yashuqqu 'alaihim wa la siyama fi al-layali al-qisar. Imam Hanbali kata, hendaklah orang yang jadi tok imam sembahyang tarawih ini pada Ramadan baca hak ringan-ringan, jangan menyusahkan mereka. Lebih-lebih lagi pada malam-malam yang pendek. Malam pendek ni malam apa Haji? Malam musim panas. Bila musim panas malam pendek, bila musim sejuk malam panjang. Bila malam pendek sembahyang panjang, orang tidur sikit, esok orang nak hari dah tinggal mu je. Ini maksud dia. Besar baik tu kalau kita pergi negeri yang ada musim-musim 4 musim ini, bila mana dulang saya masa mula-mula tahun mula-mula sampai di Mesir itu, Ramadannya musim sejuk, jadi malam panjang, puasa sekejap je. Siang hari pendek, malam panjang. Tapi sejuk ni tak sedap lah, sejuk. Kat kita ni lari minit-minit je, 5 minit, 2 minit, 3 minit. Tu pun hari-hari tengok jadual tu. Bodoh. Kalau nak ingat, hari-hari tengok. Oh, 3 minit ni. Sahur tengok. Sampai buat elang dengan lagu-lagu Arab. Ting, tulis-tulis je. Lenggok, tunggu. Oh. Aktiviti dia, ada orang nak hilang lapar tengok tu. Ni ada lagi TV, saya tidak tengok TV lama. Ada lagi ni. Dah TV yang ditunjuk imsak pukul berapa ni. Ada lagi ni. Ada. Wa qala al-qadhi, berkata al-qadhi Iyad, la yustahabbu nuqsan min qatmatin fi syahri, tidak disunatkan sembahyang tarawih ketika Ramadan sebulan itu bacaan tarawihnya kurang daripada sekali khatam. Tak ada khatam. Dia kata ini tidak digalakkan. Tak comel lah, tak comel sebulan Ramadan itu tarawih kita tidak sudah sekali khatam. Yasma'an nasu jami'al Quran, kerana seboleh-bolehnya digunakan masa itu, saat itu untuk orang mendengar semua Quran. Memang hadirin, ramai orang reti baca Quran,
Tapi yang reti baca Quran ni pun tak rajin baca Quran suti. Yang rajin habis. Jadi ada ayat-ayat Quran yang belum pernah litah di telinga dia. Quran ni bisa. Jadi supaya terlitah habis di telinga dia. Ayat-ayat yang dia tak rajin baca, yang dia tak rajin dengar. Semua sekali. Dan hari ni dengan kasetnya, dengan CD-nya, dengan apa, tidak susah sangat dalam zaman hari tu. Yang kurang alat-alat ini, maka perlu comel begitu. Jangan lebih pada sekali khatam. Jangan lebih pula. Karahiyah al-masyaqqa ala man khalfah, kerana takut menyusahkan orang di belakangnya. Surah dia sekhatam setengah sebulan Ramadan. Ini memayahkan. Tapi ada kecuali. Wa taqdiru bihalin nas aula. Ini yang paling aula sekali. Walaupun ada Imam Hanbali kata begini, orang ni kata ayat 200, orang ni kata ayat begini, hak comel sekali nak ukur setara mana nak baca ni begini. Fa innahu law ittafaqa jama'atun yarduna bitatwil kana afdal. Puak surah kita mesuara. Mesuara puak surah kita. Jika sekiranya ahli mesuara semua sekali sepakat panjang, kana afdal, maka afdalnya panjang. Walaupun diroyak tadi panjang tadi, siapa larat menyusahkan orang, jangan. Tapi dah kita mesuara dah. Ahli surah kita panjang tahun ni. Maka tinggal AJK saja. AJK pun tembok. Tapi biar padan-padan. Dan nak royak pun hadirin, kita nak buat mengekah mesuara, nak buat surah mesuara. Nak terawih tak bersuara. Apa salahnya kita bersuara? Inilah bagaimana kita berhubung dengan Allah. Kita terawih kita sekali ni lagu mana surah kita ni? Kita nak buat 8 lagi ke kita nak buat 20 tahun ni kita bersuara? Mana barang boleh buat belaka? Dan kita orang yang pegang surah masjid, otak kita tidak boleh sama dengan orang lain. Kita mesti raih semua orang hak mari surah masjid kita, supaya masjid kita meriah, makmur, bukan untuk dibanggakan. Dengan manusia dibanggakan dengan Allah dan malaikat yang gimari. Ini masalah. Lagu ni. Di sebelah tahun ni sebelah juga macam hari tu setuju sebelah. Baik panjang hak bacanya setara mana baca. Kita nak pakai 50 ayat, 60 ayat. Mesyuarat. Apa salahnya? Dia setuju semua sekali 50 ayat. Baik. Tak imannya siapa dia? 50 ni panjang sikit je, biar cari sedap sikit. Dah 50 dak sedap pula. Jangan, tak mari orang. Kama qala Abu Dharr, qumna ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta khashina an yufawwitana al-falah, yani as-sahur, wa kana al-qari' yaqra'u bil 200. Dalam hadis yang saya royak tadi, Abu Dharr tadi saya baca takbih riwayat tadi, Abu Dharr Al-Ghifari radhiyallahu anhu ayat cerita, kami sembahyang malam dengan Nabi bulan Ramadan, kami minta tambah. Rasulullah panjang sikit lagi tak apa. Mari malam ngelah Rasulullah pun sungguh sutir. Sehingga habis sembahyang kami berlari balik kerana takut terlepas sahur. Ini sembahyang terawihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapa Nabi buat panjang, dan saya royak hadis itu apa nama ni, pada malam yang mula-mula Nabi keluar, Nabi baca tak panjang mana. Malam Tobit pula tak panjang mana, sehingga makmum minta. Dia saya royak hadis, ini hujahnya. Rasulullah panjang sikit lagi tak apa. Makmum minta. Lepas tu bila makmum minta panjang, maka kita panjang. Dan menasabah lah yang minta, jangan seorang minta, 2-3 orang minta panjang-panjang, tak kita buat pengumuman tak apa. Assalamualaikum, lagu mana weh, kita panjang sikit mana ni. Tapi tak ada seorang abuk kata jangan, orang malu belaka kan. Dia kata boleh nyak, lepas tu senguh. Tinggal JK 3 orang atau imam seorang. Jadi punyalah lama sembahyang tarawih. Kata Abu Dharr, siapa kami bikah lari balik kalau takut tak ada sahur. Sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah itu lebih kurangnya untuk penjelasan tarawih. Bahkan contohnya orang yang kerja,
Orang yang bekerja, lepas mana dia buka puasa, dia mari mengantuk mata. Kita katakan kepada orang ini, tahan matamu sekejap, basuh-basuh muka sebegini, sembahyang isyak berjemaah. Habis isyak, kalau rasa rajin gagah nak sembahyang ba'diyah, sembahyang. Kalau tak, balik rumah, tidur. Ini lebih afdal untukmu daripada mu paksa apa semua sekali. Saya tengok ramai orang sebab saya pun nak sembahyang tarawih jadi makmum sebelah saya ni mati dah dia, rahimahullah. Tidur terus, sengguk atas kita kan. Kuat pula kita Allah. Tidur terus. Betisah. Balik tidur rumah. Kemudian bangun sahur untuk hari tu dah tidur awal kan? Awal sikit. Atau buat tarawih sekadar yang mu mampu. Tak timbul dah 11, 12 tak timbul. Hatta 2 rakaatain. Kemudian witir. Supaya kamu dapat man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia pastikan subuh jumpa Allah sekalian. Insya-Allah itulah perbahasannya. Wallahu a'lam. Kita sambung lagi salatul duha. Sembahyang duha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.